Jadi seterusnya objektif, okey, baik daripada objektif kita untuk saya buat visual maupun video ini memberikan kefahaman saja serta ilmu yang asas saja, secara menyeluruh isu berkaitan kualiti. Perbezaan antara kualiti mutu dan sebagainya, quality assurance dan kalau zaman mutu, kaedah QC dan QA sejarahnya, itu kita akan, kalau ada keperluan maupun dilihat sebagai ada sambutannya pada saya punya short episod ni, saya memang akan buat dengan serius untuk menerangkan satu persatu apakah yang dimaksudkan kaedah-kaedah dalam quality management, quality pengurusan quality ni memang satu ilmu yang luas, seperti lain-lain lah. Kalau katakan kedoktoran ke, ilmu dalam legal system kan, sistem legal, dan quality pun memang banyak guru-guru dia, bukan saya lah, tapi mereka yang handal-handal yang telah berjaya memperkenalkan seperti Fishbone kan, oleh Ishikawa kan, dan ramai lagi lah kita akan lihat oleh semua ini. Jadi jangan risau, sama-sama kita selami pelan-pelan. Terusnya, cara umum, cara ringkasnya, hak mutu ni sama barangan, perkhidmatan dan kefungsian ataupun functional sesuatu barangan, mestilah ada cara untuk kita nak nilaikannya kan, nak menilaikan sama ada dia berkualiti tinggi, berkualiti rendah, sederhana dan sebagainya. Jadi kita lihat pada apa? Rupa bentuk dia seperti kalau kereta mewah sekarang ni, Masya Allah. Tengok kepada rupa bentuk sekarang, aerodinamik kan. Begitu instrumentasi dia, dalaman dia, begitu klasik lah. Memang rasa nak duduk dalam pun tak mau. Kenapa? Takut rosak. Cantiknya luar dalam kan. Dia punya visually ataupun pemandangan kita, cinta, orang kata apa, cinta pertama love at first sight. Tengok saja memang kita terpikat dan kita tertarik kepada sesuatu rupa dan bentuk. Sama ada kalau pesawat kita nak melancong, dahulunya kita boleh selalu pergi melancong kan, sekarang ni kurang lah, belum lagi kan dapat kita pergi mana-mana naik pesawat, kita pergi bangunan-bangunan yang serba indah, pantaran terbang kan, dan begitu cantik dan begitu menarik dan begitu selesa amat menyeronokkan. Begitulah. Warna dia memang warna cantik-cantik. Kalau dikatakan Ferrari warna merah kalau dikatakan sebagai Porsche dia ada warna terpilih, dia warna yang dia kata warna yang kita tahulah. Kalau kita tengok kepada katalah sesuatu syarikat, dia punya warna tersendiri kan. Syarikat yang berwarna biru, kita semua kenal siapa. Syarikat yang berwarna merah, semua kita kenal siapa. Jadi semua ada signifikansi ataupun ada kepentingan dia, significance dalam warna, satu warna itu. Kenapa satu setengah barangan dia hitam dan lain-lainnya. Jadi kita akan lihat pada itu. Jadi kekuatan pada barangan pun sama juga, perkhidmatan. Kekuatan dia mesti ada kekuatan dia. Maknanya dia membuat sesuatu barangan khidmat tu atas dasar dia punya kekuatan yang pada industri tu. Jadi itu tak apa, kita akan lihat kemudiannya. Depan nilai pada harga, nilai atau harga pun begitu juga. Dia ada kekuatan dia. Baik, seterusnya kita lihat pada mutu perkhidmatan. Memanglah kita nak tengok layanan yang cantik, yang baik,
keselesaan kan. Kita nak selesa, kalau kita dapat satu khidmat yang selesa, nak beli kereta, kita nak pergi melancong. Jadi mereka yang ada beri servis ni, servis kualiti ni kan, kualiti mutu ataupun kualiti perkhidmatan ni mestilah mampu memberi kita kemesraan yang kita rasa mesra, dia mesra dengan kita. Jadi kita pun suka kan, kepuasan. Kita rasa puas apabila ada layanan baik, ada keselesaan, ada kemesraan, kita rasa puas sebagai pelanggan. Dan of course lepas itu belas kali kita rasa seronok lah. Kita akan ulang lah. Ya. Apa-apa sajalah. Ya, kita akan nak lagi. Begitu maksud saya. Baik, seterusnya. Kefungsian. Kenapa kualiti ni juga ada istilah kefungsian? Memang functional ya. Setiap yang dibina ataupun yang direka maupun yang dikeluarkan mesti ada durability dia, ketahanan dia. Betul tak? Keindahan dia. Maknanya ketahanan dia, durability dia mestilah jangka masa yang sesuai lah. Kalau kereta, contohnya kereta mewah, kita expect dia 10 tahun mungkin. Kan durability dia, salah satu dia punya peralatan sama ada instrumentasi ke, mechanical ke, hasil engineering dia ke, mesti ada tahap yang kita rasa yang boleh diterima pakai. Kemampuan beroperasi, maknanya kalau dia satu kereta yang untuk katalah lumba kan, F1, mestilah tak bolehlah dia macam kereta-kereta yang kurang berjenama, kereta-kereta yang kurang berkualiti. Tak sampai kita ke kerajaan penamat. Jadi begitulah. Jadi jangka hayat dia pun kena ada. Maknanya kita expect dia kurang-kurangnya bolehlah tahan, ada jangka hayat yang boleh guna pakai ataupun boleh terima lah ya. Dan mesti ada jaminan waranti. Kalaulah karang tu tidak mampu ataupun kerana ada kualiti yang tidak begitu tidak berjaminan ya. Dan quality assurance pun adalah kadang-kadangnya terlepas ya. Ada pernah kita lihat ya, pada kereta-kereta seperti Mercedes-Benz tengah jalan sangkut. Adalah sebab dia. Tapi dia ada waranti, ada jaminan. Kerana apa-apa berlaku dalam waktu waranti, dia akan sama ada baik pulihnya ataupun gantinya, dan begitulah ya. Jadi itulah dia punya cetak langsungnya, kita sebut sebagai quality assurance dan jaminan. Kalau kita sebagai pengguna dan pembeli, adakah kita tidak ada keinginan? Betul tak? Kita mestilah ada keinginan. Keinginan kita apa? Sebagai pembeli, pengguna, kita mahu barang dan khidmat pada harga yang berpatutan, sesuai dengan harga yang kita beli. Kalau mahal, lagi kita ekspektasi kita, jangkaan kita pada barangan itu ataupun pada khidmatan itu, fungsi dia mestilah pada jangka masa yang kita mahu, dan juga pada harga yang kita boleh terima. Tak bolehlah kalau katakan harga barang atau kualiti kereta yang kata 1000 cc kan, harga dia dijual pada kadar harga kereta yang 5000 cc ke atas. Betul tak? Maknanya tidak ada masuk akal, tak boleh terima pakai, tak logik. Jadi kepuasan kita adalah di atas faktor boleh kita terima pakai dan boleh kita rasa puas ya, dia memberi kepuasan kepada kita. Dan begitulah sesuatu nilai kualiti. Dan seterusnya, kalau kita dari perspektif kita penjual, kita bukan pengguna, kita bukan pembeli, kita pembekal, kita juga ada ekspektasi ataupun kita ada keinginan. Ada keinginan kita pula, kita nak pulangan modal yang terbaik atas apa yang kita keluarkan
atau khidmat yang kita berikan. Jadi yang disediakan itu mestilah memberi ROI, return investment yang baik. Produk dan barangan serta perkhidmatan yang diterima tidak boleh ditukar ganti sekiranya tidak diguna pakai seperti yang sepatutnya. Kalau kereta itu untuk dipakai atas jalan raya, tapi kita dah ubah suai dia untuk boleh terbang, ya, kenderaan yang boleh terbang, kiranya apa-apa terjadi, pihak yang pembeli, pembekal dan pihak yang menjual pada kita tidak akan terima, ya, untuk memberi jaminan dan waranti. Jadi itulah sedikit sebanyak apa ekspektasi, apa keinginan mereka yang mengeluarkan barang-barang itu. Jadi saya sikit sebanyak saya tengok kepada kursi kawalan mutu, QCC dan QC dan apakah QA. Tidak lain bukanlah perkara yang semua tidak tahu. Quality control adalah kawalan mutu. Dan kawalan mutu ini dia ada cara tersendiri ataupun cara yang telah pun kaedah-kaedah untuk bagaimana nak kawal mutu. Sama ada barangan, pengeluaran dan perkhidmatan. Jadi untuk lebih lanjut itu kita akan lihat kepada video seterusnya di mana kita akan lihat kepada detail, ataupun kepada perincian pada quality control. Di sini hanya santai-santai dulu, ya. Kaedah ini dapatlah kita menjaminkan barangan pengeluarannya secara statistiknya mengikut jaminan, ya, jaminan mutu ataupun jaminan quality. Itu juga jaminan mutu quality assurance ni tidak lain tidak bukan lebihlah dia menjaminkan, sebab dia punya cara kaedah guna pakai statistik juga, tapi lebih banyak dia punya ujian-ujian dia daripada awal, peringkat tengahan dan peringkat final test ataupun kita panggil ujian akhir. Maknanya lagi banyak ujian dia dan sample size sampling ataupun kita panggil sebagai, kita mesti ambil sampel lah, ya, untuk dibuat ujian setiap peringkat tu untuk menjaminkan kualiti dia adalah mematuhi kepada kita punya operasi, ya. Baik, di sini saya sebut juga sikit-sikit lah QA lebih efektif berbanding QC. Kita lihat bagaimana kemudian, ya, lebih banyak kaedah QA diguna pakai kerana kita lebih jaminan kita adalah QA lebih jaminan pada kualiti. Dah sudah tentulah, ya. Apa pun kita pun sendiri ada pengalaman dalam bidang ni, kan. Lebih banyak kita beri tumpuan dan perhatian sewaktu kita membuat sesuatu kerja, tugas dan sebagainya, maka lebih terjaminlah, ya, hasil dia. Tapi kalau kita macam nak buat cepat tapi tak selamat, biar perlahan lebih selamat. Begitulah apa yang kita maksudkan. Guna pakai pemeriksaan QA juga ujian akhir dan final test seperti saya sebut tadi, ya, maka amatlah kita panggil sebagai kena pada tempatnya, ya.